Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua orang yang menonton video ini. Nama saya Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua orang yang menonton video ini. Nama saya adalah Alan dan pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang bab 7 sejarah tingkatan 4, yaitu usaha ke arah kemerdekaan. Baiklah, tanpa sebarang gangguan, mari kita mulakan video ini. Subtopik 7.1, Latar belakang idea negara merdeka. Perkembangan politik antara bangsa dan serantau mempengaruhi gelombang politik di negara kita. Benih kesedaran politik yang tumbuh di serata tempat mencetuskan idea negara merdeka. Pada tahun 1938, lahirlah Kesatuan Melayu Muda yang dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob. Pertubuhan ini memperjuangkan kemerdekaan tanah air berdasarkan konsep Melayu Raya. Konsep Melayu Raya merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan beberapa aspek persamaan, termasuklah daerah, darah, kebudayaan, dan bahasa. Selepas KMM diharamkan, idea Melayu Raya diteruskan oleh dua pertubuhan, yaitu Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung KRIS dan Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM. Pada tahun 1945 pula, wujud Parti Kebangsaan Melayu Malaya yang dipimpin oleh 3 orang, termasuklah Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad, dan Ahmad Bostamam. Parti ini menetapkan matlamat politik untuk menanam semangat kebangsaan dan bekerja sama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan melalui konsep Melayu Raya. Dengan slogan Merdeka, parti ini berhasrat mendaulatkan hak rakyat dalam beberapa aspek, termasuklah politik, ekonomi, agama, sosial, dan kebudayaan. Seterusnya, pada tahun 1946 wujudlah Angkatan Pemuda Insaf, API, yang diketuai oleh Ahmad Bostamam. Pertubuhan ini memperjuangkan idea negara merdeka yang menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Risalah Testament Politik API diterbitkan pada bulan Disember 1946 dengan slogan Merdeka dengan Darah. Risalah ini menyeru perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air dengan jalan terbuka secara lembut, tetapi menggunakan kekerasan jika terpaksa. Pendekatan dan imej radikal ini menyebabkan API diharamkan oleh British. Selain itu, pada tahun 1946, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah mempelopori gerakan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. Pertubuhan ini mahu Sarawak merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke. Selain itu, pertubuhan ini juga ingin berkerajaan sendiri seperti yang dijanjikan oleh Raja Brooke dalam Perlembagaan 1941. Pergerakan Pemuda Melayu. Kontroversi penyerahan Sarawak kepada British melahirkan Pergerakan Pemuda Melayu (PPM) di Sibu yang rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Catatan Merdeka dalam surat menyurat PPM menjelaskan bahawa pergerakan PPM adalah untuk memerdekakan Sarawak. Anggota PPM menubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13 yang nekat membunuh Governor, pegawai British dan Datuk Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. Penubuhan Rukun 13 membuktikan kebencian PPM terhadap kolonial. United Malays National Organisation (UMNO) yang dipimpin oleh Datuk Onn Jaafar berusaha menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dengan slogan Hidup Melayu, UMNO berjuang menentang Melayanian bagi memelihara status quo orang Melayu dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Pada tahun 1951, slogan UMNO diubah kepada Merdeka untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu melalui perundingan. Parti Kebangsaan Melayu Labuan.
Perjuangan PKMM untuk kemerdekaan Tanah Melayu mempengaruhi penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Labuan PKML di Sabah. PKML yang dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gan menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Laungan Hidup Melayu Merdeka dalam penulisan surat Zakaria Gan kepada ahli PKML menekankan kesedaran kebangsaan untuk merdeka. Melayan Indian Congress MIC yang diasaskan oleh John TV meletakkan objektif untuk bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu. MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima Tanah Melayu sebagai tanah air dan sedia melafazkan taat setia kepada Tanah Melayu. Pada tahun 1947, wujudlah Hizbul Muslimin, di mana ia merupakan parti Islam yang pertama di Tanah Melayu. Marilah kita sama-sama mempelajari tentang parti tersebut. Perhimpunan Rakyat di Mahat Al-Eya Asy-Syarif Gunung Semanggol, Perak, melahirkan Majelis Agama Islam Tertinggi, MATA, yang diterajui oleh ulama berpengaruh seperti Abu Bakar Al-Bakir, Syekh Fadlullah Suhaimi, dan Syekh Abdullah Fahim. Perhimpunan MATA melahirkan Hizbul Muslimin dengan matlamat mencapai kemerdekaan Tanah Melayu sebagai negara Islam. British yang tidak senang dengan asas perjuangan Hizbul Muslimin telah mengharamkan pertubuhan tersebut. Parti seterusnya ialah Malayan Chinese Association yang ditubuhkan pada tahun 1949, di mana ia merupakan parti yang mewakili kaum Cina di negara kita. Tan Cheng Lock yang memimpin Malayan Chinese Association menegaskan bahawa MCA mempunyai tugas untuk menjadikan Tanah Melayu yang berbilang kaum sebuah negara yang berdemokrasi penuh. Bagi menjayakan matlamat tersebut, MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina dan bekerja sama dengan semua kaum di Tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan Tanah Melayu. Seterusnya, marilah kita mempelajari tentang Parti Islam Setanah Melayu serta Independence of Malayan Party IMP, di mana kedua-dua parti tersebut ditubuhkan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1951. Idea negara Islam telah diteruskan melalui penubuhan Parti Islam Setanah Melayu, PAS. Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang dipertua PAS menegaskan bahawa PAS bercita-cita membina satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi yang tunggal. Kemerdekaan bagi PAS ialah Tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam. Dato' On Jafar mengasaskan penubuhan Independence of Malayan Party untuk melaksanakan idea Tanah Melayu untuk Malayan. Selepas tahun 1949, pemikiran politik Dato' On Jafar terarah kepada perpaduan kebangsaan. Bagi Dato' On Jafar, tuntutan kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum lain yang diterima menjadi rakyat Tanah Melayu. Beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin kepada orang bukan Melayu yang turut mempunyai hak dalam politik dan ekonomi. Kesimpulannya, idea negara merdeka tercetus secara menyeluruh dalam kalangan penduduk di negara kita yang meliputi pelbagai ideologi terhadap keinginan bebas daripada kolonial British. Walaupun wujud kepelbagaian idea negara merdeka, semuanya menjurus ke arah matlamat yang sama, yaitu mempertahankan kedaulatan negara. Sekarang kita akan masuk kepada subtopik 7.2, yaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum. Tahukah kamu, selepas Perang Dunia Kedua, ketegangan hubungan sesama kaum semakin meningkat.
Disebabkan itu, pemimpin kaum dan kerajaan British sedar tentang pentingnya perpaduan. British telah memberikan mesej bahawa sekiranya rakyat ingin kemerdekaan, 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India perlulah bekerjasama. Selepas itu, pemimpin kaum telah melakukan rundingan untuk mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial ke arah mencapai status berkerajaan sendiri. Dalam subtopik ini, ada 3 bahagian yang kita perlu pelajari, yaitu yang pertama, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, kedua, anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum, ketiga, peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Ini adalah rekod kertas kerja. Kita akan mulakan dengan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jawatan kuasa hubungan antara kaum atau Communities Liaison Committee (CLC) telah ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum. Antara objektif pembentukan CLC ialah mengkaji hubungan kaum secara mendalam, seterusnya membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Yang terakhir, mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Moto CLC ialah kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Seterusnya, anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum. Penasihat untuk CLC ialah Malcolm MacDonald, seorang Governor General British di Asia Tenggara. Pengerusi CLC pula EEC Turai Singgam, wakil orang Ceylon. Antara wakil Melayu dalam CLC ialah Dato' On Jaafar, Menteri Besar Johor atau Presiden UMNO, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz yang juga dikenali sebagai Dato' Panglima Bukit Gantang, Menteri Besar Perak, Muhammad Saleh Hakim, Ahli Majlis Perundangan Negeri Selangor, Dr. Mustafa Osman, Ahli Jawatan Kuasa Kerja UMNO, dan akhir sekali Zainal Abidin Haji Abbas, Setiausaha Agung UMNO. Wakil Cina pula terdiri daripada Tan Cheng Lock yang berasal daripada Melaka, Li Tiang Keng dari Pulau Pinang, Si Tan dari Singapura, dan Yong Shuk Lin dari Selangor. Terdapat juga ahli lain dalam CLC, yaitu Roland Bradel, wakil orang Eropah, L.R. Doraisamy Iyer, wakil kaum India, dan Dr. J.S. Gunting, wakil orang Serani. Apakah peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum? Jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC berperanan untuk menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Antara isu tersebut termasuklah politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan bukan Melayu, dan pendidikan. Pertama adalah dari segi politik. Isu bagi politik ialah persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Peranan CLC bagi mengekang isu ini ialah mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri. Dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Kesannya ke arah perpaduan kaum pula ialah pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Seterusnya ialah kedudukan istimewa orang Melayu. Isunya, orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Oleh sebab itu, peranan CLC dalam hal ini ialah bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Lalu, kesannya ke arah perpaduan kaum ialah kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Selain itu, kedudukan ekonomi orang Melayu. Isunya ialah orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Peranan CLC dalam isu ini
adalah untuk mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Kesan ke arah perpaduan kaum. Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) pada tahun 1950 merupakan tuntutan daripada Dato' Onn Jaafar. Beliau berpendapat bahawa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Kemudian adalah kewarganegaraan bukan Melayu. Isunya ialah ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Peranan CLC dalam isu ini adalah untuk bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Kesan ke arah perpaduan kaum. Syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab kepada negara. Akhir sekali adalah dari aspek pendidikan. Isunya ialah sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum, menggunakan bahasa penghantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. Peranan CLC dalam isu ini adalah untuk mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Kesan ke arah perpaduan kaum. Penubuhan jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Jawatan kuasa, hubungan antara kaum memainkan peranan yang berkesan untuk membentuk persefahaman antara pemimpin kaum di tanah Melayu. Penyelesaian isu yang berkaitan dengan kaum melalui pendekatan muafakat dan bertoleransi adalah penting untuk mewujudkan keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik. Penyelesaian masalah melalui perundingan yang dilakukan oleh pemimpin kaum sewajarnya diteladani untuk mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan antara masyarakat di negara kita yang berbilang kaum. Sejahtera hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentang tentang subtopik 7.3 iaitu sistem ahli. Sebelum itu saya akan memberi sedikit pengenalan tentang subtopik ini, iaitu mengapakah sistem ahli ini dibentuk. Selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Pada masa itu terdapat kekurangan pegawai tempatan yang mendapat peluang untuk berkhidmat dalam kerajaan. Oleh itu, Dato' Onn Jaafar meminta agar tindakan diambil untuk menambah peluang pekerjaan untuk pegawai-pegawai tempatan ini. Cadangan ini selari dengan dasar British dan inilah yang membawa kepada pembentukan sistem ahli. Sekarang mari kita tengok dengan lebih lanjut tentang sistem ahli ini. Pada tahun 1951, Sir Henry Gurney iaitu Pesuruhjaya Tinggi British mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Apakah tujuan sistem ahli ini? Sistem ahli adalah untuk melatih penduduk tempatan untuk menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Dan dalam sistem ahli, terdapat beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan yang diberikan tanggungjawab masing-masing terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Selain itu, sistem ahli memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. Kita mengetahui bahawa terdapat 3 portfolio yang kekal di bawah pentadbiran British, iaitu hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial, dan perumahan dan kerja raya. Pada tahun 1954 pula berlaku rombakan sistem ahli, di mana beberapa portfolio baharu diwujudkan
dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang menjadi anggota MPP. Okey, bilakah sistem alih ini dilaksanakan? Sistem alih dilaksanakan pada bulan April pada tahun 1951 hingga Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya MPP diadakan pada bulan Julai 1955. Okey, jadi itu saja tentang pembentukan sistem alih. Sini kamu boleh lihat gambar-gambar penduduk tempatan yang pernah menjadi ahli di dalam sistem alih. Yang pertama ialah Dato' On Jaafar. Beliau merupakan ahli hal ehwal dalam negeri. Yang kedua ialah EEC Turaing Singam. Beliau merupakan ahli pelajaran. Yang ketiga ialah Lee Tiang Ken, iaitu ahli kesihatan. Yang keempat ialah Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid. Beliau merupakan ahli pertanian dan berhutanan. Yang kelima ialah Dato' Mahmud Mad Ali Tana. Beliau bertanggungjawab dalam pelombongan dan perhubungan. Yang keenam ialah Dato' Nik Ahmad Kamil, iaitu ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancang bandar. Yang ketujuh ialah H.S. Lee, iaitu ahli pengangkutan. Dan akhir sekali Dr. Ismail Abdul Rahman. Beliau merupakan ahli hasil bumi. Ciri-ciri sistem ahli. Pertama, ahli bertaraf menteri dan bertanggung jawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Kedua, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Ketiga, ahli bertanggung jawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. Keempat, ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Kelima, satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai, tadbir, dan tokoh masyarakat. Kepentingan sistem alih ke arah kemerdekaan. Salah satu kepentingan sistem alih ke arah kemerdekaan adalah untuk menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Selain itu, memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar, mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Seterusnya, sistem alih merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana alihnya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Akhir sekali, sistem alih menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. 7.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan. Semasa di bawah pentadbiran British, sistem persekolahan berkembang mengikut kaum. Terdapat sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina dan sekolah vernakular Tamil di samping sekolah aliran agama dan sekolah Inggeris. Persekolahan di Sabah dan Sarawak juga terbahagi kepada sekolah vernakular Melayu, sekolah Cina dan sekolah Mubalik Kristian. Sistem persekolahan yang menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berlainan menimbulkan jurang perbezaan ekonomi dan sosial yang ketara antara rakyat berbilang kaum. Sistem seperti ini menghalang usaha menyatupadukan rakyat ke arah melahirkan satu identiti bangsa dan negara. Maka, beberapa usaha telah diambil ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan melalui penubuhan jawatan kuasa pelajaran di Tanah Melayu, Sarawak, dan Sabah. Yang pertama adalah laporan Barnes 1951. Jawatan kuasa pelajaran Melayu dipengerusikan oleh L.J. Barnes untuk tujuan menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia. Antara kandungan laporan Barnes termasuklah sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan sekolah menengah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Laporan FEMU 1951 diterbitkan berikutan dengan bantahan daripada masyarakat Cina terhadap laporan Barnes, mengkaji pendidikan Cina, mencadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada penduduk Tanah Melayu. Antara kandungan FEMU termasuklah seperti sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan dan pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan Tanah Melayu.
Ordinan Pelajaran 1952. Apakah itu Ordinan Pelajaran 1952? Ia merupakan undang-undang pertama berkaitan dengan pembentukan satu sistem persekolahan rendah berteraskan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ordinan Pelajaran 1952 diluluskan selepas Jawatan Penasihat Pusat Pelajaran meneliti laporan Barnes dan laporan Fenwu. Ordinan ini bertujuan membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan dalam satu sistem berorientasikan tanah Melayu. Antara perkara yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 92 termasuklah seperti yang berikut. Tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah 1955, E.W. Woodhead, Ketua Pegawai Pelajaran dari Britain, diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan seterusnya membuat cadangan tentang pendidikan di Sarawak dan Sabah. Antara cadangan laporan Woodhead termasuklah seperti memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Pendidikan kebangsaan di Sarawak berdasarkan laporan Woodhead 1955, terdapat cadangan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak. Antaranya termasuklah seperti mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan, memperkenalkan buku teks yang berlatar belakang unsur tempatan, dan memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Matlamat pendidikan kebangsaan bertujuan membentuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Pendidikan kebangsaan di Sabah. Laporan Woodhead 1955 diterima di Sabah dengan beberapa pindaan, iaitu mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris, menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ordinan Pelajaran Koloni 1956 diperkenalkan untuk meneruskan rancangan Woodhead. Rancangan ini untuk mencapai matlamat dalam usaha menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan yang meliputi peringkat rendah dan menengah, dan melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Usaha yang terakhir adalah penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Jawatan kuasa pelajaran yang dipengerusikan oleh Dato' Abdul Razak Hussein, yaitu Menteri Pelajaran, ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan sedia ada. Jawatan kuasa ini mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang baharu. Berikut merupakan gambar Dato' Abdul Razak Hussein, yaitu Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu 1955 hingga 1957. Penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, yaitu melalui sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, dan kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Penyata jawatan kuasa ini antara lain mencadangkan sekolah umum rendah menggunakan bahasa Melayu, sekolah jenis umum rendah menggunakan sama ada bahasa Inggris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah, dan sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Inggris menjadi mata pelajaran.
Penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Melalui sistem tersebut, sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam serta menggunakan bahasa pengantar yang sama menjadi langkah penting untuk memupuk semangat, perpaduan, nilai kewarganegaraan, identitas sukunya, dan kesetiaan kepada negara dalam kalangan generasi muda. Sekarang, kita akan memasuki subtopik yang terakhir bagi bab 7, iaitu 7.5, penubuhan parti politik. Parti politik banyak ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua kerana perkembangan nasionalisme, iaitu semangat untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajah dan seterusnya mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Kepelbagaian parti politik telah mewujudkan kerjasama antara parti untuk mengukuhkan perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air. Kemunculan parti politik dapat dilihat pada tahun 1940-an dan juga pada tahun 1950-an. Mari kita lihat contoh-contoh parti politik yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-an. Mari kita lihat. Pada tahun 1940-an, terdapat 10 parti politik yang telah ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua. Parti pertama adalah Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM. PKMM telah ditubuhkan pada Oktober 1945. PKMM telah dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad, dan Ahmad Bostamam. PKMM telah melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu dan menekankan perpaduan antara penduduk berbelang kaum. PKMM telah mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan Melayu Raya. Parti seterusnya adalah Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS. PKMS telah ditubuhkan pada tahun 1946. PKMS telah dipimpin oleh Abang Haji Zaini, Abang Haji Openg, dan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. PKMS telah memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di Sarawak. PKMS telah menentang penyiaran Sarawak kepada British dan penjenamaan semula Persatuan Melayu Sarawak, PMS, yang diharamkan semasa pendudukan Jepun di Sarawak. Parti seterusnya adalah Angkatan Pemuda Insaf, API. API telah ditubuhkan pada Februari 1946. API telah dipimpin oleh Ahmad Bostamam. API telah mengembleng tenaga pemuda sebagai penggerak untuk membuat perubahan politik dan menggunakan slogan Merdeka dengan darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Parti seterusnya adalah Pergerakan Pemuda Melayu, PPM. PPM telah ditubuhkan pada Mac 1946. PPM telah dipimpin oleh Muhammad Sirat Yaman, Awang Ramli, Rosli Dobi, dan Moshidi Siddiq. PPM telah menentang penjajahan British dan menuntut kemerdekaan Sarawak. Parti seterusnya adalah United Malays National Organisation, UMNO. UMNO telah ditubuhkan pada Mei 1946. UMNO telah dipimpin oleh Dato' On Jaafar dan Tunku Abdul Rahman. UMNO telah menentang Malayan Union dan berjuang dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. Parti seterusnya adalah Parti Kebangsaan Melayu Labuan, PKML. PKML telah ditubuhkan pada Jun 1946. PKML telah dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gun. PKML telah meningkatkan kemajuan dalam bidang sosioekonomi dan menuntut agar Sabah dimerdekakan daripada pentadbiran British. Parti seterusnya adalah Malayan Indian Congress, MIC. MIC telah ditubuhkan pada Ogos 1946. MIC telah dipimpin oleh John Tyree dan KL Devasar. MIC telah menjaga kepentingan orang India di Tanah Melayu dan memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain. Parti seterusnya adalah Barisan Pemuda, BARIP. BARIP telah ditubuhkan pada Disember 1946 di Cheselton dan Labuan. BARIP telah dipimpin oleh Mandur Sharif, Imam Suhaili Yaakob,
dan Pangeran Ahmad. BARIP telah menyatukan anak negeri dan bekerjasama memperbaiki keadaan ekonomi dan politik. BARIP juga telah menuntut keadilan daripada pentadbiran British. Parti seterusnya adalah Barisan Pemuda Sarawak, BPS. BPS telah ditubuhkan pada Jun 1947. BPS telah dipimpin oleh Abang Muhammad Kasim Taha dan Ahmad Zaidi Adrus. BPS telah memperjuangkan kepentingan penduduk Bumiputera ke arah berkerajaan sendiri dan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Parti yang terakhir sekali adalah Malayan Chinese Association, MCA. MCA telah ditubuhkan pada Februari 1949. MCA telah dipimpin oleh Tan Cheng Lock, Yung Shuk Lin dan H.S. Lee. MCA telah memelihara kepentingan kaum Cina dan bekerjasama menentang komunis di Tanah Melayu. Bendera ini merupakan bendera bagi Parti Kebangsaan Melayu Melayu, PKMM. Ini merupakan logo bagi Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS. Seterusnya, ini merupakan bendera bagi Angkatan Pemuda Insaf, API. Seterusnya, gambar ini merupakan alih-alih yang terdapat pada Pergerakan Pemuda Melayu, PPM. Seterusnya, ini merupakan logo bagi United Malays National Organisation, UMNO. Manakala ini pula merupakan logo bagi Parti Kebangsaan Melayu Labuan, PKML. Bendera ini merupakan bendera bagi Malayan Indian Congress, MIC. Dan akhir sekali, bendera ini merupakan bendera bagi Malayan Chinese Association, MCA. Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad, dan Ahmad Bostamam merupakan pemimpin bagi Parti Kebangsaan Melayu Melayu, PKMM. Seterusnya, Abang Haji Zaini, Abang Haji Hopeng, dan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah merupakan pemimpin bagi Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS. Ahmad Bostamam merupakan pemimpin bagi Angkatan Pemuda Insaf, API. Awang Ramli, Rosli Dobi, Moshidi Sidek, dan Muhammad Sirat Yaman merupakan pemimpin bagi Pergerakan Pemuda Melayu, PPM. Dato' On Jafar dan Tunku Abdul Rahman merupakan pemimpin bagi United Malays National Organisation, UMNO. Tengku Nordin dan Zakaria Gun merupakan pemimpin bagi Parti Kebangsaan Melayu Labuan, PKML. John Taiwi dan KL Devansa merupakan pemimpin bagi Malayan Indian Congress, MIC. Mandur Sharif, Imam Suhaili Yaakob, dan Pangeran Ahmad merupakan pemimpin bagi Barisan Pemuda, BARIP. Ahmad Zaidi Adrus dan Abang Muhammad Kasim Taha merupakan pemimpin bagi Barisan Pemuda Sarawak, BPS. Dan akhir sekali, Tan Cheng Lock, Yung Shuk Lin, dan H.S. Lee merupakan pemimpin bagi Malayan Chinese Association, MCA. Seterusnya, pada tahun 1950-an pula, terdapat 4 parti politik yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua. Yang pertama ialah Independence of Malayan Party, IMP. Parti ini ditubuhkan pada September 1951 dan dipimpin oleh Dato' On Jafar dan juga Tan Cheng Lock. Parti ini telah menyatukan rakyat pelbagai kaum di Tanah Melayu. Kerjasama kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan. Parti seterusnya ialah Parti Islam Setanah Melayu, PAS. Parti ini telah ditubuhkan pada November 1951. Pemimpin-pemimpinnya terdiri daripada Haji Ahmad Fuad Hassan dan juga Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Parti ini telah memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Tanah Melayu dan juga menyatukan pentadbiran Islam di negeri Melayu. Parti yang ketiga ialah People's Progressive Party, PPP.
Parti ini telah ditubuhkan pada Januari 1953. Pemimpin-pemimpinnya terdiri daripada Dr. S. Kanapati Pillai dan juga Dr. Srinivasagam. Parti ini memperjuangkan hak yang sama untuk semua kaum serta memperjuangkan keadilan sosioekonomi berasaskan demokrasi berparlimen. Parti yang terakhir ialah Parti Negara. Parti ini telah ditubuhkan pada Februari 1954. Pemimpin-pemimpinnya terdiri daripada Dato' Onn Jaafar, Dato' Hamzah Abdullah, Hia Josiang, E.E.C. Turai Singham dan juga P. Ramani. Parti ini menuntut kemerdekaan dengan bekerjasama dengan semua kaum. Mereka membentuk satu parti lagi bagi semua rakyat untuk membentuk negara Tanah Melayu. Sikap bertolak ansur dalam gerakan politik mencapai kematangan apabila berlaku kerjasama antara parti politik di negara kita mulai pertengahan tahun 1940-an. Sebelum wujudnya kerjasama antara parti politik, terdapat pakatan dalam beberapa gerakan tertentu yang menitis kerjasama antara kaum untuk mencapai kemerdekaan. Pertama, Pakatan Putera AMCJE. Pusat Tenaga Rakyat Putera pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Al-Malaya Council of Joint Action AMCJE diketuai oleh Tan Cheng Lock bergabung pada bulan Disember 1947. Pakatan ini menjadi perintis untuk memupuk kerjasama politik antara kaum serta melahirkan manifesto Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif pembinaan negara bangsa yang merdeka. Manifesto ini mencadangkan pemerintahan sendiri, pembentukan Dewan Perundangan dan penerimaan satu kewarganegaraan. Selain itu, persidangan kebangsaan. Persidangan kebangsaan berlangsung pada bulan Februari 1954 yang diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Kantang, Menteri Besar Perak iaitu Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. Persidangan tersebut membincangkan langkah membentuk gabungan parti politik kebangsaan Tanah Melayu yang bersatu. Persidangan ini disertai oleh Independence of Malayan Party IMP, Malayan Indian Congress MIC, Persatuan Ceylonese Malaya dan Persatuan Eurasian Malaya. Persidangan ini menuntut agar diadakan pilihan raya persekutuan. Seterusnya, Konvensyen Kebangsaan. Konvensyen Kebangsaan yang dianjurkan oleh UMNO pimpinan Tunku Abdul Rahman dan MCA pimpinan Tan Cheng Lock diadakan pada bulan Ogos 1954. Konvensyen ini membincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan masa depan Tanah Melayu. Sebelum itu, tahukah kamu apakah maksud konvensyen? Konvensyen ialah persidangan anggota pertubuhan politik untuk membincangkan sesuatu perkara. Konvensyen kebangsaan ini dihadiri oleh Parti Islam Setanah Melayu PAS, Persatuan Melayu Kelantan dan Persatuan Melayu Semenanjung. Konvensyen ini meluluskan resolusi mendesak British mengadakan pilihan raya persekutuan. Akhir sekali, pembentukan Parti Perikatan. Pada bulan Oktober 1954, MIC menyertai UMNO dan MCA membentuk Parti Perikatan. Penyertaan MIC melengkapkan kerjasama tiga kaum terbesar di Tanah Melayu. Parti ini juga memiliki kapal layar sebagai logo yang melambangkan kesediaan menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara. Secara konklusinya, dalam bab 7 kita telah mempelajari tentang latar belakang ID negara merdeka dan 4 usaha yang telah dilakukan untuk mencapai kemerdekaan. Antara usaha tersebut adalah jawatan kuasa hubungan antara kaum, sistem alih, sistem pendidikan kebangsaan, dan penubuhan parti politik.